pulang dan sambil apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratakal mustaqim. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita pada malam ini menghayati beberapa ayat Al-Quran daripada suratul An'am bermula ayat 145. Beberapa minggu lepas kita telah melihat ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan celaan Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang musyrikin di Makkah yang mengharamkan sebahagian yang dihalalkan oleh Allah, mengharamkan sebahagian jenis binatang mengikut hawa nafsu mereka. Sedangkan yang berhak mengharamkan sesuatu itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang ke-145 dan seterusnya sampai 151 yang telah kita bacakan tadi adalah di antara ayat-ayat utama di dalam Al-Quran berkaitan dengan sesuatu makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita perlu faham tentang kaedah dalam agama berkaitan dengan makanan, ya, al-aslu fil asya al-ibahah. Ya, asas bagi setiap makanan itu adalah halal sehingga datang dalil yang menyatakan ia haram. Ya, asas bagi setiap makanan itu semuanya halal sehingga datang dalil yang menyatakan ia adalah haram. Ya, asasnya semua nak makan tu halal. Tiba-tiba kita nemu binatang berkaki 4 berupa manok. Apakah namanya kah? Bodinya kambing, palaknya manok. Ada dalil menyatakan ia haram, maka halal. Soal kitab madah ta'ish tu pelik tu. Ada dalil menyatakan. Ya. Ataupun kita terjumpa babi yang diberikan jenama baru. Namanya celeng. Babi. Di negara jiran kita lah. Dengkanya burger celeng. Ya. Apa celeng ini Pak? Celeng katanya. Babi kah? Bukan, celeng. Kali tanang-ganang babi hutan. Babi adalah babi. Walaupun diberi nama baru. Ataupun arak. Ya, ada kandungan alkohol pada makanan minuman berkenaan. Diberinya nama gin tonic. Ataupun syaitan tonic. Bisa kata. Kena nama setan. Saya ada nama aja arak si. Ya, didapati di dalamnya ada kandungan alkohol dan memabukkan. Mabukkah? Si juga. Si ada orang mana mabuk? Oh, punya 5 cawan mabuk. 2 cawan halalkah? Ya, 2 cawan pun haram. Nah, sebab ada dalil menyatakan bahawa ia minuman yang memabukkan. Jadi, tu konsep yang mesti kita faham. Hatta dalam perkara makanan, ia adalah urusan agama. Ia adalah urusan ibadah. Contoh, dalam ayat tu menyatakan bahawa di antara yang diharamkan ialah daging babi. Katanya lah adalah ahli sains mendapati bahawa ohnya diharamkan kerana ada ulat begitu begini. Munya dimasak sampai sekian ribu darjah Celsius. Ya, didapati bahawa ulat-ulat yang mati.
Ya, apakah apabila ulat-ulat yang mati, ba alif baya jadi halal? Tidak. Ya. Apa sebab kita sik makan babi? Allah Ta'ala melarang. Ya, jawabannya. Ibadah. Ibadah. Ya, ibadah. Jadi sebab ya, saya sebut tu sebagai mukaddimah agar kita faham bahawa urusan makan minum pun urusan agama. Tetapi dalam urusan makan minum, asasnya adalah halal sehingga datang dalil menyatakan ia adalah haram. Semua makanan minuman halal. Kecuali mun disebut oleh dalil. Tu haram, tu haram, tu haram. Sebab dalil tidak akan menyebut, Quran hadis tidak akan menyebut ya sesungguhnya mi kolok, mi kuning, mi tarit halal. Saya dah. Ya, yang akan menyebut yang haram aja. Dalam perkara makan dan minum semuanya halal sehingga datang dalil menyatakan haram. Tetapi dalam perkara ibadah, al-aslu fil ibadah at-tawaqquf. Asas dalam ibadat ialah menunggu dalil. Kita tidak boleh mereka cipta ibadah. Apa sebab kita solat 5 waktu? Dalil menyatakan 5 waktu. Si boleh pola 6 waktu? Si boleh. Kami nak semayang. Ada semayang ke-6. Bila semayang ke-6 pukul 9 pagi. Sebelum kita kerjalah, kita semayang. Bolehkah molahnya? Si boleh. Sebab apa? Solat yang diwajibkan hanya 5 waktu. Ya, yang tu kita mesti jelas. Ya, kita mesti jelas. Ya, contoh lagi apa? Ibadah, menguruskan jenazah. Bila mati anak Adam, apakah yang perlu kita lakukan? Dimandikan, dikafankan, disemayangkan, dikebumikan. Boleh kita nambah nak lain? Si boleh. Sebab tu ibadah. Ya, tu ibadah. Ya, dan sebab bila kita sebut ibadah, ia mesti ikut hukum syarak. Ya, saya jadi orang politik lah sekejap. Ya, biasa orang kita tu ya suka dikubur di kampung. Ya, saya ada asas pun nak ngubur kampung. Ya, udah diam di Kuching, gago nak balik ke kampung tu. Ya, sedangkan 4 mazhab menyatakan di sini tempat kematian, di situlah dikebumikan. Ya, tapi ada orang mana si nyaman. Ibadat si ada soal nyaman si nyaman. Ya, si ada soal nyaman si nyaman. Ya, ibadat tu mesti ada dalil. Tidak ada dalil, kita menambah agama. Menambah agama apa maksudnya? Melawan nak di atas nak. Kami mula muda bagus. Awaknya dah nentu aja yang bagus. Bukan akal kita. Ya, baiklah. Kita balik kepada ayat yang kita nak lihat pada hari itu. Yang tu adalah sebahagian daripada ayat-ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita sebagai panduan dalam makan dan minum. Apa kata Allah Ta'ala? Ayat 145. Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih. Katakanlah wahai Muhammad, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku. Nabi pun menyebut, bukannya. Hukum yang bukan datang daripada dirinya. Datang dari sini, daripada Allah. Ya. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu. Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya. Nak makan,
makan. Soal kita gelik, suka yang masalah peribadi. Ya, beri kita buduk dengan orang Arab. Padahal bangkit. Ya, saya sebut minggu lepas. Orang Arab beri kita ikan macam orang di Mesir. Dipanggilnya ikan fasir. Ikan masin nak disimpan dalam tanah lumpur. Si makan kita. Bau tai. Tapi ialah makanan istimewa adanya sewaktu hari perayaan. Coba kita diberi usip. Ya. Satu periuk nasi habis. Beri tangan orang Arab. Orang Arab pun apa bau bangkit itu. Jadi makanan dan minuman asasnya halal sehingga datang dalil menyatakan ia haram. Baik, apa kata dalil di situ? Kata Allah Azza wa Jalla. Illa ayyakuna maitah. Kecuali, artinya yang tu yang haram. Kalau makanan itu bangkai. Bangkai. Ya, binatang-binatang yang perlu disembelih, ia mesti disembelih. Mengikut hukum syarak. Kalau ia tidak disembelih mengikut hukum syarak, maka ia adalah bangkai. Binatang apa yang mesti disembelih? Ayam, itik, angsa, tu yang jenis burung. Ya, mesti disembelih. Walaupun yang kecil. Saya dulu pernah ditanya, sidak di matulah. Agak lelah, tu nak bawa balik dalam tadi. Apa hukum menyembelih guni? Ya, apa hukum menyembelih guni? Saya sih faham mula apa maksud menyembelih guni. Ya, apa menyembelih guni? Oh, guni ya, YB tanya, sembelih kita. Apalah kita nyembelih? Rupanya danya masang net. Tepi jalan, hutan, waktu maghrib burung terbang. Ataupun subuh burung terbang. Burung kecil-kecil tak lekat rajala ya. Di kulongnya, burungnya diguguknya dalam guni. Seguni beratus sikok. Berapa hari nak nyembelih sikok ya. Jadi daknya malah hukum nak nyampun. Ya. Diikat guni ya, disembelih lah palak guni, kaya diempah-empah sampai mati semua burung ya. Ayah padahnya tak sembelih guni. Ya, bolehkah dimakan burung ya? Si boleh. Sebab burung yang mesti disembelih. Ginilah hukum burung yang diempah-empahnya tadi. Jadi bangkit. Jadi bangkit. Ya. Memang dahnya akan beralasan, ya halus gila. Dahnya binatang yang kategori mesti sembelih. Burung, ya. Binatang berkaki 4, dak sapi, dak kambing, dak gajah. Bagi mazhab yang menyatakan boleh makan gajah. Ya, dak zirafah. Yang tu mesti sembelih. Ikan, mesti sembelih. Si perlu sembelih. Sebabnya binatang dalam air. Singa laut, mesti sembelih. Nya binatang air, nak tu si disembelih. Munya mati, nya si jadi bangke, nya boleh dimakan. Ikan dia ada buruk, bangke, nisi, nya ikan buruk aja. Ya. Tapi mun rusak. Ya, rusak lamutan. Nak dijerat tadi, dapat. Ya, ditemu, udah mati. Agak penyawa tu bah, sembelih aja. Sembelih, darah pun si mengalir. Ya, apa jadi rusak tak? Bangkit. Ya jadi bangkit. Tidak boleh dimakan. Baiklah, sayang gini saya boleh makan Boleh saya ambil kulitnya? Boleh. Samakan kulitnya. Tanduknya? Boleh. Samakan tanduknya. Makan? Saya boleh. Nah, jangan kelak daripada kulitnya boleh disamak dan suci, balik rumah lalu molah sup kulit. Rusak mati. Nya boleh dipakai, tetapi tidak boleh dimakan. Untuk kita mesti jelas. Okey, jadi nombor 1 ialah bangkai. Artinya binatang yang mesti disembelih, tiba-tiba ia mati dalam keadaan tidak disembelih. Makanya jadi bangkai. Baik. Ya, nombor 1. Nombor 2. Darah yang mengalir. Ya, darah daripada binatang sembelihan.
ya, ia adalah najis. Baik, tangan kita berdarah. Mbak pergi semayang. Ini darah ya, yang mengalir, najis. Kalau kita tengah semayang terluka, darah mengalir, najis. Ya, munya luka, si mengalir, ia bukan najis. Ya, setengah ulama menyebut sebesar duit 10 sen, ada yang sebesar duit 50 sen. Tapi ukurannya tadi ialah ia mengalir ataupun ia tidak mengalir. Apabila ia mengalir, ia adalah najis. Ya. Baik. Au daman masfuhan au lahma khinzirin, ataupun daging babi. Tulang babi? Saya tak dengar. Ayat yang ada apa? Daging. Ada sih yang ada tulang. Saya boleh nak makan sup tulang ke tu? Boleh. Disebut dagingnya kerana ia mewakili keseluruhan tubuh badan binatangnya tadi. Hidung babi, telinga babi, kulit babi, tulang babi, kuku babi. Semuanya adalah haram dimakan. Ya, haram dimakan. Karena itu Allah Ta'ala sebut, فَإِنَّهُ رِجْسٌ. Sesungguhnya ia adalah najis. Dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala juga menyebut tentang arak. Pun Allah Ta'ala menyebut ia sebagai rijsun min amalis syaitan. Ia adalah najis dan ia adalah amalan syaitan. Ya, sebab saya sebut tadi, ya, kita menjauhi yang diharamkan itu adalah ibadah. Bila Allah Ta'ala menyebutnya rijsun, najis itu bukan hanya najis aini. Najis aini maksudnya pepejal tu, tubuh badan barang tu, jisim barang tu. Tetapi maknawinya juga adalah najis. Ya, karena ia diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup dengan ya Allah Taala sebut secara khusus yang keempat. Au fisqan uhilla li ghairillahi bih, atau binatang berdosa, binatang fasik yang disembelih bukan kerana Allah. Ya. Disembelih kerana nak menyemah. Disembelih kerana berhala. Disembelih kerana bertenung nasib. Disembelih kerana nak nolak bala. Disembelih kerana nak beroleh rezeki. Itu semua sembelihan bukan kerana Allah. Ya. Jadi kita nak nyembelih biasa tadi kerana geram nangga sapi yang gemuk, ingin makan sapi. Sembelih bismillah atas nama Allah. Sembelihan ya apa? Ibadah. Ibadah kita ni pakai makan, pakai maju. Oh, ibadah. Sebab kita ikut peraturan Allah. Sebab sembelihan ya tadi ibadah dan makan tadi adalah ibadah. Ya. Supaya kita mesti faham benar. Soal halal haram tu adalah soal pahala dan dosa. Ya, kalau kita makan najis, berdosa. Berdosa. Ya. Berkurangan ibadah kita, bertambah dosa kita. Ya, berkuranglah pahala yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin sebut beberapa perkara yang disebut di dalam tafsir As-Sa'di di sini. Kata Syekh As-Sa'di, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman." Kata Syekh As-Sa'di, tatkala Allah Ta'ala menyebut tentang celaan Allah kepada orang musyrikin Makkah yang mengharamkan yang halal dan menisbahkan pengharaman itu kepada nama Allah. Allah Ta'ala menolak kata-kata mereka. Allah Ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk menjelaskan kepada orang ramai apakah yang diharamkan oleh Allah agar mereka tahu yang lain itu semuanya halal. Artinya yang haram saja Allah Ta'ala sebut. Dan apa yang mereka nisbahkan pengharamannya kepada Allah adalah suatu pendustaan dan terbatal. Kerana apa? Mengharamkan sesuatu itu hanya dari sisi Allah di atas lidah
Rasulnya. Ya. Sebab jangan mudah-mudah menyatakan tu haram. Ya, sebab asasnya selagi tidak ada dalil maka ia adalah contoh. Ya. Ada orang beri kita botol arak. Ya. Arak bagus. Kita ahli sains. Dan kita tahu gini cara molah arak yang bertukar menjadi cuka. Ya. Lalu kita pun buka botol arak tadi, kita tuang. Dua perkara lah. Perkara pertama. Tiba-tiba didapati takdir Tuhan, arak ia dah jadi cuka. Bahasa peminat-peminat arak tu, maksudnya arak ia dah rusak lah. Bolehkah arak ia diminum? Cuka ia diminum? Pakai dalam makanan. Ya. Karenanya dah bukan arak, dan ia dah bertukar menjadi cuka, maka ia mengambil hukum cuka. Saya sih suruh kita minum arak. Tapi pastikan bahawa ia betul telah bertukar menjadi cuka. Ya, secara natural benda tu boleh berlaku. Dalam ilmu, orang menjadi ilmu arak tu, ia dipanggilnya arak rusak. Dan sebahagian asar daripada Nabi SAW menyatakan bahawa cuka yang terbaik ialah cuka yang berasal daripada arak. Sebabnya daripada perahan yang terbaik. Dan arak yang mahal itu bukan cuka nak sebotol RM2 dah. Ya, nya dah bertukar jadi sesuatu yang halal. Yang tu majoriti ulama menyatakan ia adalah cuka yang halal. Tetapi mungkin kita ahli sains tingkah tah bahan kimia untuk menghilangkan alkohol daripadanya dan ia bertukar menjadi cuka. Ia jadi arak lagi. Ya, sebahagian ulama menyatakan cuka ia adalah halal. Karena sifat haramnya tadi telah hilang. Tetapi tuan-tuan, hukum kedak tu jangan kita apply pada semua perkara. Contoh, kita pergi makan di kedai. Ya, makan di kedai. Ya, dia beri sedap mi goreng, daging. Dia tak daging nak susun atas teh. Lain macam je upah daging tu. Lemaknya nang berselera kita nangga. Sehat nah juga sapi. Tanya tangan tuannya. Apalah tu? Oh tu diselang-seli. Ada sapi, ada babi. Ada sapi, ada babi. So ginilah makanannya teh. Ya, bolehkah kita nak babi buang, nak sapi makan? Boleh, tapi basuh dulu. Basuh dulu. Tapi mun yang najis tak dah bercampur dengan mi debah, beri jangan tuan kedai aja lah makan. Ya, sebabnya akan berubah. Bilanya babi, makanya babi. Dipolah jadi pekasam pun babi. Ya, berbeza dengan masalah arak tadi sebabnya ada nas yang tersendiri apabila ia telah bertukar menjadi perkara yang lain. So saya sebut, bila kita sebut tentang halal haram tu, kita mesti betul-betul berhati-hati. Selagi tidak ada dalil menyatakan ia haram, maka ia halal. Tapi balik macam saya sebut tadi, mungkin kita rasa geli, ia masalah peribadi kita. Ya, masalah peribadi kita. Ya, soal ada orang makan, contoh yang saya sebut tadi, binatang berkaki 4 tapi palaknya manok. Yang nak makan-makan. Kita, ni gaya yang manok kah sapi? Manok kah sapi? Ya, sebab makanan dan minuman tu mesti berasaskan dalil yang dinyatakan oleh Allah Azza wa Jalla di atas lidah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kata Syekh As-Sa'di, ya, yang diharamkan pada makanan-makanan ini ialah haram pada makannya. Ya, bukan haram pada mengambil manfaat yang lain selain daripada makanan. Macam saya sebut tadi. Kita nemu rusak lamutan yang dah mati. Tapi nya belum jadi bangkai. Belum berbau lah. Ya, boleh diambil kulitnya tu.
ambil tak kulitnya, boleh disamak, boleh digunakan, ia suci. Tetapi suci bukan bererti boleh dimakan. Suci untuk digunakan. Maksudnya kita nak pakai kulit rusak tadi jadi baju. Boleh? Boleh. Dimbak semayang? Boleh. Dimakan? Boleh. Saya beri contoh minggu lepas. Kucing. Pusak. Boleh dimakan? Boleh. Boleh dipegang? Boleh. Ya, suci pada tubuhnya, tetapi tidak halal untuk dimakan. Apa sebabnya? Ada ciri-ciri yang haram dimakan, iaitu ada taring, makan dengan taringnya. Ya, di luar daripada ayat Quran tu yang datang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, ya. Kita telah sebut tadi tentang darah yang mengalir. Ada pengecualian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hati. Liver. Ya, liver. Ya, liver ya. Dibasuh ke dak ni sekalipun tetap berdarah. Daging. Perlukah kita basuh sampainya putih pucat? Bagi birah tu. Ya. Darah yang berada di dalam daging tidaklah perlu dibuang. Darah yang mengalir tadi ialah darah yang waktunya disembelih. Ya, waktunya disembelih. Ya, jangan kita nanggap bila orang mula stik, dia ada darah. Kata, siap ni nak makan tu. Ya, saya ada masalah. Sebabnya bukan darah mengalir. Ataupun waktu kita di asrama dulu, kaki menuk, digigit-gigit, rupanya goreng yang sampai dalam, beras tulang yang habis lagi, berlukuk darah dalam ya. Apakah ia najis? Tidak. Ia bukan darah yang mengalir. Ya, ia bukan darah yang mengalir. Boleh dimakan? Boleh. Geli, ya hal peribadi. Ya hal peribadi. Ya. Baik, jadi darah yang dimaksudkan, yang diharamkan ialah darah yang mengalir. Adapun darah pada kabid, pada liver, pada daging yang telah disembelih, ia termasuk perkara-perkara yang disebut yang dimaafkan oleh hukum syara. Dah isyakkah? Sekejap lagi. Belum habis satu ayat tu. Baik. Aulah khinzirin fa innahu rijs. 3 perkara ini, kata Syekh Sa'di, Allah Ta'ala sebut sebagai najis. Dan ia najis yang memudaratkan. Karena semua perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rahmat untuk kita dan untuk kebaikan kita. Ya, au fisqan uhilla li ghairillahi bih, ataupun sembelihan yang disembelih bukan kerana Allah, iaitu sembelihan untuk berhala-berhala. Ini semua adalah sembelihan berdosa. Binatangnya jadi apa? Jadi bangkit. Ya, Tuan Imam, malam esok kita datanglah kami, kita ada jamuan. Jamuan apa? Kami hari-hari nyemelih sapi. Pakai apa? Sebelum kita ngolah jematan. Baguslah. Ya, latih musik nyemelih sapi, takut ada waktu ngolah kelak bala bencana. Ya, sembelihan bangkit. Ya, sembelihan bangkit. Ya, boleh kita madah, boleh kita ngubah niat kita. Dah sembelih you. Mun ada yang madah kita ya, sebelum nyembelih kita boleh madah, boleh berniat kita ya. Takut sembelihan kita jadi syubhat. Tapi nak nyembelih juga. Ini kita nak nyuruh, sembelihlah sebagai makan selamat. So, ginilah tadi nak niat dan tadi, ya jangan diniat kita ya, yang beri manfaat mudarat Allah Ta'ala. Bukan sembelihan tu. Ya, sembelihan kadangnya dapat projek tadi, ya halal. Tapi sembelihan untuknya menolak bala bencana suatu dan malah projek, ya termasuk sembelihan yang lain daripada Allah. Sebab dah ada dalam i'tiqadnya tadi. Ialah projek kami uriah selamat, tegal kami nyembelih sapi. Ya boleh. Ya, sembelihan bukan kerana Allah. Ya, sebab sembelihan tu ibadah. Ia tidak boleh diniat kepada yang lain
selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sikit lagi tuan-tuan dan puan-puan, Allah Taala beri pengecualian. Boleh sih kita makan yang diharamkan tu, famanittura ghaira barin wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Sesiapa yang dalam keadaan terpaksa sedangkan dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tiba-tiba kita hilang dalam hutan. Dan hutan dia tadi pelik. Semua celeng ajak-ajak je. Jinak-jinak lagi. Ada makanan lain enggak? Babi aja ada. Udahlah, sekejap kita nanggah. Bulu macam rusak, bulu macam babi. Muka macam muka babi, bulu rusak. Nah, tu pengalaman saya pun lah dolok-dolok ekspres sampai Sibu. Nanggah ekspres dari Kapit. Banyak kena juga payah tu. Palak dah hilang pada babi. Susun atas ekspres banyak-banyak. Ya, okey, orang yang dalam keadaan terpaksa, bolehkahnya makan binatang tu? Allah Taala menyatakan boleh. Famanittura, si ada makanan lain, maka ia boleh memakannya. Tetapi apa syaratnya? Ghaira barin, jangan melampau. Wala adin, jangan berlebih-lebihan. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat tu dibahas oleh para ulama secara panjang lebar. Mengikut mazhab kita Asy-Syafi'i, nya boleh makan pada kadar yang diperlukan. Soalnya berapa banyak yang diperlukan, kenyang aja berhenti. Kayak agak jauh perjalanan teh. Boleh sih ngembak bekal? Mazhab Maliki menyatakan boleh ngembak bekal. Ya. Okey, kita nak ngukur kenyang. Gini nak tahu kenyang. Sebab yang saya sebut, hukum hakam tu benda detail disebut oleh para ulama kita. Sebagian ulama menyatakan kenyang tadi bila ada serda. Sendawa. Lalu ditahan dengan sendawa pada nyaman tu. Boleh. Ya? Sebab ya Allah Ta'ala menyebut, memberi ukuran ghaira barin, jangan melampau, wala adin, jangan berlebih-lebihan. Ya, dan disebut fa inna rabbaka ghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Ya, artinya ia pengecualian dalam keadaan darurat. Apa maksud darurat? Terpaksa. Itu si difficultnya dua gigi kaki ya, terpaksa. Ni ada terpaksa ya. Ya ada enjoy dah ya. Nah, jadi tuan-tuan, dalam agama kita makanan, minuman adalah ibadah. Apabila ia ibadah, ia mesti balik kepada dalil. Sekiranya dalil mengharamkannya, maka kita mesti taat kepada titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan kita meninggalkan yang haram adalah berpahala dan ia adalah ibadah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.